Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Amirul. Jadi insya-Allah hari ini untuk pendidikan kesihatan tahun 6 kita akan tengok sebuah tajuk yang sangat hebat. Macam mana nak ketahui hebat? Tajuk dia pun dah ada perkataan hebat. Jadi tajuk kita hari ini, remaja hebat keluarga sejahtera. Jadi siapa remaja hebat ni? Siapa lagi kalau bukan kamu lah. Jadi kamu ialah remaja-remaja hebat di depan cikgu sekarang ni. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok perbincangan kita macam mana nak menjadi seorang remaja yang hebat untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera. Jadi di akhir sesi PPP nanti murid akan dapat memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan. Yang kedua, murid akan dapat menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Jadi cikgu akan cuba terangkan, cuba bagi kamu faham tentang remaja hebat ni berdasarkan dua objektif ni. Jadi bagi perhatian dan dengar apa yang cikgu nak sampaikan. Kalau tak dengar baik-baik, tak dapatlah kan. Jadi dengar baik-baik, jadi insya-Allah kita akan mendapat manfaatnya. Jadi kita akan tengok macam mana seorang remaja ni. Jadi remaja ni apabila seorang kanak-kanak dia masuk ke alam remaja, sebagai contoh cikgu bagi mudah lah. Dia mula umur 12 tahun, dia dah kira remaja dah. Umur 12 tahun darjah 6 dah kira sebagai remaja. Jadi apabila dia masuk ke alam remaja, dia akan mengalami sedikit perubahan. Bukan sedikit, banyak juga sebenarnya. Perubahan dari segi mental, emosi dan juga sosial. Jadi kalau perubahan mental ni maksud dia berubah dari cara dia berfikir. Cara berfikir dia tinggi sikit, tak macam budak-budak dah. Dia mula fikir tanggungjawab dia mula ada rasa lah, ada tanggungjawab untuk keluarga. Dia mula fikir. Kalau dulu budak-budak tak payah, bangun pagi, makan, pergi sekolah, main, balik, mandi, tidur. Jadi macam tu je dulu. Tapi bila dah masuk remaja, dia akan fikir lebih dari itu. Sebagai contohnya, mungkin bangun pagi, lepas tu aku nak kena kejut adik-adik pula ni, aku nak kena masak sarapan pula ni, aku nak kena macam-macam lah. Jadi itulah perubahan dari segi mental. Yang kedua adalah segi emosi. Jadi mereka yang masuk ke alam remaja ni, dulu budak-budak happy-happy kan, tapi bila dah masuk alam remaja ni, dia akan mula rasa kadang-kadang cepat marah, kadang-kadang happy sangat, lepas tu kadang-kadang suka kat orang ni, suka kat orang ni. Jadi itulah perubahan yang biasa untuk seorang remaja. Jadi jangan rasa pelik lah kalau benda-benda ni berlaku, sebab itu memang perkara yang normal. Dan yang terakhir ialah dari segi sosial. Sosial ni macam mana? Sosial ni maksud dia pergaulan. Cara kita bergaul. Dulu masa budak-budak, masa darjah 1 sampai darjah 5 kan, boleh nak main tepuk tampang kawan-kawan perempuan kan. Tapi apabila dah masuk zaman remaja, akan berlaku sedikit perubahan dari segi pergaulan secara sosial. Mulalah rasa malu-malu nak bersembang dengan perempuan lah, macam-macam. Dulu masa budak-budak tak malu, bila dah masuk zaman remaja tiba-tiba jadi malu. Jadi semua ini dipengaruhi oleh persekitaran. Ada orang persekitaran dia elok, ada orang persekitaran dia tak berapa nak elok. Jadi semua orang ada situasi tersendiri, ada keadaan masing-masing. Jadi semua orang akan mengalami perubahan yang berbeza, tak sama. Okey, ada keluarga yang okey, ada keluarga yang tak okey kan. Ada keluarga yang happy-happy je, ada keluarga yang asyik kena marah je kan. Jadi itulah, benda itulah yang membentuk perubahan seorang remaja. Jadi remaja ni yang kita cuba nak capai ialah ni, perubahan positif. Jadi macam mana kita nak jadi remaja yang memiliki perubahan positif? Remaja yang ada perubahan positif adalah remaja yang ada tahap pemikiran yang matang, bijak mengawal emosi dan juga lebih bertanggungjawab dalam keluarga. Jadi inilah yang kita cuba nak capai dalam menjadi seorang remaja yang matang, tak cepat marah, boleh kawal emosi dan tahu tanggungjawab dia dalam keluarga. Jadi itulah yang kita cuba nak capai sebagai seorang remaja. Jadi remaja ni, ni dia punya end goal, dia punya matlamat utama kita nak jadi seorang pemimpin dalam keluarga. Kita tak naklah jadi seorang remaja yang kerja makan tidur, main game, buka Twitter, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok. Kita tak nak jadi remaja macam tu. Kita nak jadi remaja yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Sebagai contoh, kalau kita ada adik-adik kan, kita ajak adik-adik tolong kemas rumah, ataupun kita sendiri kemas rumah. Tak ajak orang pun, tapi kita ambil inisiatif. Kita ambil langkah sendiri
untuk kemas rumah. Ataupun kita ajak adik-adik belajar ke, ataupun tolong adik-adik belajar ke, tolong mak pergi kedai ke, atau tolong mak masak ke, mak saya nak tolong masak, boleh tak? Jadi itu ialah cara menjadi pemimpin. Kita jangan sampai disuruh, kita ambil langkah sendiri, ambil inisiatif sendiri untuk membantu dalam keluarga. Jadi itulah remaja sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi memang nampak macam seronok kan, kita jadi pemimpin lah, kita nak jadi matang semua kan. Tapi dia ada cabaran dia sendiri. Jadi cabaran sebagai remaja ni bila dia dah besar, dia rasa dia dah besar, dia masuk alam remaja, dia rasa dia dah matang, dah cukup matang kan. Jadi remaja ni akan sering memberontak kerana berasa cukup dewasa untuk membuat keputusan. Tapi yang dia tak tahu, ibu dan bapa dia lebih faham dan lebih tahu daripada dia. Sebab apa? Sebab itulah ada pepatah, makan garam. Ibu dan bapa mereka makan garam dulu sebelum dia. Maksud dia, ibu dan bapa dia lebih tahu tentang kehidupan daripada remaja ni. Jadi kita memang secara normalnya akan memberontak sebab kita rasa kita tahu apa mak ni macam ni lah buat. Kita rasa kita dah tahu kan, dah dewasa kan. Jadi mulalah kerja nak bergaduh lah, tak nak dengar cakap mak lah. Jadi benda-benda ni kalau tidak dikawal, kalau kita tak erti nak kawal emosi, dia akan membawa kepada perubahan yang negatif. Tadi kita nak perubahan yang positif kan. Kalau kita terikut-ikut sangat, asyik memberontak je, dia akan bawa kepada perubahan yang negatif. Mulalah nak ikut kawan-kawan yang negatif, isap rokok lah, sampai isap dadah, nak pergi merempit lah, macam-macam lah, nak pergi kelab lah. Itu memang isu-isu yang menjadi masalah dalam remaja. Jadi kita kena kawal benda ni supaya kita tak terjebak kepada pengaruh yang negatif. Jadi peranan seorang remaja, iaitu kamu dalam keluarga, ialah remaja sepatutnya memiliki motivasi dan hala tuju yang jelas. Kita tak naklah jadi remaja yang macam cikgu kata tadi, makan tidur, buka TikTok, buka Twitter, update. Cinta-cintun, kita tak nak. Kita nak jadi seorang remaja yang ada hala tuju. Aku nak jadi apa nanti? Apa motivasi aku? Aku nak banggakan mak ayah aku nak jadi seorang doktor ke? Aku nak jadi seorang engineer, atau aku nak jadi seorang yang berguna dalam masyarakat. Itulah sepatutnya motivasi dan hala tuju yang sepatutnya dimiliki oleh remaja. Jadi yang kedua, remaja kena tahu peranan diri dia dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, macam cikgu dah bagi contoh tadi banyak dah, kita kena tahu dan ambil inisiatif dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. Kita nak rapatkan keluarga kita, jadi kita boleh ajak gotong royong ke bersih rumah, pergi ajak bersukan bersama-sama ke, pergi ajak hiking kan, supaya keluarga kita dapat habiskan masa bersama-sama dan merapatkan hubungan sesama kita. Jadi itulah peranan-peranan remaja. Jadi cikgu nak kamu take note benda ni, sebab inilah yang kamu akan dan patut buat sewaktu menghadapi alam remaja kelak. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan jelas dan dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Kalau tak faham, boleh letak di ruangan komen. Cikgu akan cuba jawab, okey? Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.